Nabi aku selesaikan ikan juga. Kata, bobo. Ini bobo. Depan masuk ni. Kecil. Ada kat idam. Tadi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ربي خلقتها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين لما ارتقى البيت المعمور صلى الإمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد من ربه الباهي الجالي نده أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين نداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلقتها من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والا بحبيب بحبيب عم الآن من والا يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والا بحبيب بحبيب عم الآن من والا جل من شرف الوجود بنوري غمر الكون بهجة وجمالا جل من شرف الوجود بنوري غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والا بحبيب بحبيب عم الآن من والا قد ترقى في حسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والا بحبيب بحبيب عم الآن من والا لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والا بحبيب بحبيب عم الآن من والا يا لقلب يا لقلب
سرور قد توانى يا لقلب يا لقلب سرور قد توانى بحبيب بحبيب عما الآن من وانا بحبيب بحبيب عما الآن من وانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat kita berkumpul majlis Rawhah dengan bacaan kitab Isbalul Aman fi tarjamati wa syarhi Bughyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, dan kita sampai pada bait yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. والأم لابنها تحدد بالأبي زجرا له عن الخنا واللعب. Dan si ibu boleh menakutkan anak itu dengan menyebut bahawa akan melaporkan kepada ayahnya. Zajran lahu 'anil khana wal la'ib. Ini bertujuan menghalangnya daripada melakukan khianah, yakni perkara buruk, dan gemar bermain-main. Jadi dalam bait ini Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu menyebutkan tentang cara bagaimana untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah dengan yang beliau ambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitabnya berkenaan dengan Riyadatun Nafs dalam Ihya, dan di dalamnya terdapat penerangan berkenaan dengan pendidikan kepada anak-anak. Di antara perkara tersebut adalah ibu ketika mana anak tadi dilihat melakukan perkara yang tidak baik ataupun malas ataupun apa saja perkara yang negatif yang mereka lakukan, maka si ibu boleh untuk menakutkan anak tersebut itu dengan menyebutkan bahawa dia akan laporkan kepada ayah kalau dia tidak melakukan yang baik. Jadi ini bermaksud yang pertama, si ibu ingin menunjukkan kepada anak tersebut bahawa ayah mempunyai kuasa untuk nak memberikan hukuman kepada anak tersebut. Dan ini sekaligus memberikan gambaran kepada anak tersebut tentang kedudukan ayah. Dan kebiasaannya begitulah. Jadi
si ibu perlu untuk mendidik anak-anak mereka dengan zajr ini bukan dilakukan selalu. Cuma ketika melihat anak tadi tidak mengikut cakapnya dan sebagainya, maka boleh digunakan ugutan tersebut, iaitu dengan cara ingin memaklumkan kepada si ayah. Apa? Jadi sebab tu mendidik anak-anak dengan menghormati. Itu salah satu daripada cara untuk menghadirkan perasaan hormat anak kepada si ayah. Nah, kalau si ibu melatih anaknya dengan mengucapkan ucapan yang tidak baik. Contohnya, ayah kamu buatlah, ayah kamu kan kata apa benda macam ni. Ayah kamu bukannya ambil berat pasal anak-anak. Disebut depan anak-anak dengan perkara tersebut, maka ini akan menimbulkan rasa tidak hormat si anak tadi kepada ayah. Jadi jangan kita cakap macam tu depan anak kita. Pun kalau ada kita ni ada masalah dengan suami, dengan ayah kepada anak-anak kita, jangan diucapkan sedemikian sehingga boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat si anak kepada ayahnya. Idh qalbuhu kasyam'atil maqsurah mujawharun yaqbalu kulla surah. Ini kerana hati sanubarinya itu bersih, yakni kanak-kanak tersebut bersih seperti lilin yang lembut bersih. Mujawharun yaqbalu kulla surah, yang mana ianya boleh menerima untuk dibentuk dalam apa jua bentuk. Kan lilin boleh digunakan untuk membentuk. Mana dibuat daripada madu. Dibuat daripada sarang lebah. Maka disebabkan kerana tu ianya boleh dibentuk dengan bentuk yang pelbagai. Sebab tu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebut anna riyadata as-sibyan wa suluka tariqiha wa li'tina'a biha min ahammil umur. Perkara yang paling penting. Was-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Qalbuhu tahiru jawharatun nafisatun sazajah qaliyatun an kulli naqshin wa surah. Karena hati kanak-kanak ini sanubarinya itu bersih dan tidak ada kotoran di atasnya. Maksudnya dia menerima apa sahaja bentuk lukisan yang nanti akan dilukis di atas kanvas hatinya itu. Ayat jangan macam novel tu. Cara petang di masalah petang sini pagi. Wa huwa qabilun li kulli naqshin wa surah wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaih. Jadi dia akan mudah untuk pengaruh dengan apa yang dia suka. Sebab tu kanak-kanak disebut oleh Syekh Khair Fatimah dalam kitab beliau berkenaan dengan pendidikan anak-anak. Yang kitab ni yang saya pegang ni, kitab Auladi Qurratu Aini, Dr. Muhammad Khair Fatimah. Ini salah seorang ulama di Syria, juga murabbi as-salikin, orang yang tarbiyah anak-anak murid yang ramai. Jadi Syekh Dr. Muhammad Khair Fatimah ni menyebut bahawa di antara sebab untuk anak-anak ni berlaku inhiraf pada akhlak mereka adalah kerana suasananya. Sebab tu ibu adalah orang yang paling hampir untuk memberikan panduan dan juga perhatian kepada anak. Kerana waktu masa ibu sebab tu sekarang ni zaman ibu-ibu bekerja, ni yang jadi isunya. Zaman ibu bekerja, diserahkan kepada hadanah, serahkan kepada penjaga dan sebagainya. Nanti kita akan masuk. Bab setelah ni saja akan masuk bab bagaimana untuk memilih penjaga. Karena maksudnya di sini, penjaga ni benda biasa maksudnya. Hadanah ni benda biasa berlaku pada zaman dulu pun. Maksudnya kalaupun kata ibu-ibu bekerja pada zaman sekarang, kita sibuk, tak sempat nak jaga anak, tak sempat nak bagi kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya tidak ada alasan. Sebab zaman dulu pun ada hadanah. Maksudnya ada proses penjagaan. Sayyidina Rasul SAW juga dijaga oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah pada permulaan hidupnya. Nanti kita akan tengok dia punya perbahasannya. Cuma perlu untuk si ibu juga memberi perhatian, kerana ibu tetap ada sentuhannya. Ibu tetap ada sentuhannya sebagai ibu. Kerana ini anak yang lahir daripada rahimnya. Jadi perhatian dia, masa dia dan juga apa yang dilihat oleh anak tersebut, yang budak tu main dan sebagainya, perlu diberi perhatian. Nanti kita akan masuk mungkin pada tajuk nanti insya-Allah taala. Jadi itu hati kesanubari kanak-kanak ini yang mudah menerima apa sahaja. Fa in uwidal khaira wa 'ullimahu
nasha'a alaihi. Kalau dita'widkan dia, dibiasakan dia dengan perkara yang baik, diajarkan dia dengan perkara yang baik, maka dia akan biasa dengan perkara tersebut dan akan terbina dengan perkara baik tadi. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi thawabihi abawahu wa kullu man 'allamahu wa addabah. Jadi kalau anak tu jadi baik, maka yang akan turut serta bersama mendapatkan pahala ketika kanak-kanak tersebut meningkat besar dan kemudian menjadi orang yang baik. Setiap kebaikan yang dia lakukan tadi akan masuk dalam mizan hasanat orang-orang yang telah mendidik dan juga yang menyusun kehidupannya agar menjadi baik. Sebab tu anak-anak ini adalah aset yang paling berharga kepada ibu dan ayah. Nah, walaupun ibunya, ayahnya tadi kuat bersedekah dan sebagainya, tapi anak-anaknya tidak dijaga dengan baik, maka sedekah tadi dia akan dapat pahala. Tapi anaknya yang merupakan aset paling besar, yang hartanya yang paling agung pada waktu tersebut, yang Allah Ta'ala berikan, kalau dia tidak bentuk dengan baik sehingga dia mampu menjadi orang yang mungkin lepas ni akan jadi penyumbang harta juga seperti anaknya, seperti dia. Nah, maka setiap apa yang dilakukan oleh si anak tersebut, kesemuanya akan masuk ke dalam mizan hasanat ataupun timbangan kebaikan si ibu dan ayah tersebut. Karena itu anak-anak yang baik ini adalah suatu yang diinginkan oleh semua orang. Baik, wa in uwida syarra wa ahmalahu ihmal al-bahaim syaqiya wa halak. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kalau dibiasakan dia dengan yang tidak baik, maka anak-anak ini akan dibiarkan seperti binatang. Dia akan jadi seperti binatang, syaqiya wa halak. Dia akan jadi celaka dan kemudian akan jadi rosak. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim bihi wal wali alaih. Maka keburukan tadi juga akan dinilai kepada orang-orang yang telah ditanggungjawabkan untuk menjaga anak-anak tersebut. Jadi seperti mana si ayah, kata Al-Imamul Ghazali, wa mahma kana al-abu yasunul walada min narid dunya fa bi an yasunahu min naril akhirati aula. Kalaulah si ayah tersebut benar-benar menjaga anaknya daripada dibakar oleh api dunia, tak mampu dia tengok, tak akan sanggup dia untuk beri anak dia api, untuk dirosakkan anak tersebut, fabi an yasunahu min naril akhirati aula, maka menjaga anak tersebut daripada api neraka itu lebih utama. Wasiyanatuhu, macam mana cara nak menjaga anak tersebut daripada api ini? Bi an yu'addibahu wa yuhadzibah, iaitu dengan cara mendidiknya, memberikan pendidikan, membetulkan akhlaknya, wa yu'allimahu mahasinal akhlaq, dan diajarkan dia dengan akhlak yang mulia. Ini yang dimaksudkan. Dan antaranya apa dia? Dengan tahdid, seperti yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya, zajran lahu 'anil khana wal la'ibi. Fayanbaghi lahum bi an yu'awwidu auladahum fi'lat tuqa liyus'adu. Maka hendaklah para penjaga yang bertanggungjawab ke atas anak tersebut membiasakan anak-anak mereka dengan perbuatan orang-orang bertakwa bagi menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dibiasakan mereka dengan ta'widkan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Jadi kalau tengok ada orang memerlukan minta sedekah dan sebagainya, suruh dia yang hantar. Suruh dia yang bagi sedekah tersebut. Kerana bagi dia biasa untuk memberi kepada orang lain. Kalau dia tengok ada, orang panggil apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi makanan kepada jiran dan sebagainya, suruh dia yang hantar. Kemudian suruh bagi salam. Jangan ketuk pintu kuat-kuat. Dia ajarkan satu persatu. Kerana budak-budak ni macam tu. Lepas tu disebutkan, kata, proses pendidikan anak-anak ni yang dibuat oleh, kalau kita tengok yang dijual di kedai-kedai buku kanak-kanak tu, sebenarnya semua dibuat dengan kajian. Dalam kitab ni disebut Auladi Qurratu Aini ni disebut tentang perkara tersebut. Contohnya antaranya apa dia? Antaranya budak ketika mana umurnya 4 tahun, dia dah mula boleh untuk 3 tahun. 3 tahun dia boleh dah mula pegang benda. Pegang benda sesuatu, maka dibagi kepada dia benda-benda untuk dia pegang. Waktu tu dia mula nak main dah. Jadi dia bagi kepada dia benda-benda yang macam dibuat di kedai-kedai mainan. Alat yang bulat, boleh tak jari dia, tangan dia dalam tu, untuk dia bagi kuat genggaman dia. Umur 4 tahun, biasanya dia biasa main untuk benda-benda yang nak memasukkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Lepas tu dia tengok kadang-kadang ada dalam YouTube, Facebook, ada ayah-ayah, dia buat macam tempat, orang panggil apa, basketball tu. Dia suruh anak dia ambil, bubuh dalam tu je. Anak tu dia kecil lagi, pegang, bawa jalan, masuk dalam bekas tu. Jatuh. Ambil balik, bubuh balik. Dia suka benda-benda yang macam tu. Suka main benda-benda yang macam tu. Umur 5 tahun, 6 tahun,
Dia mula nak pegang buku. Pada waktu tersebut dia mula nak pegang buku, dan bila dia pegang dia tak pegang lama. Dia nak koyak. Tu ya. Tak nak lagi habis lingkup buku kita. Bagi buku kat dia, bagi buku kat kita sayang pula lagi habis. Kulit kat mana, isi kat mana. Koyak habis semua. Dia mula pegang dulu. Jadi dia akan mula koyak pada tersebut. Sebab tu buku-buku kanak-kanak biasanya tebal. Dia akan buat dengan kertas yang tebal. Bukan saja nak pergi jual mahal. Tak, tapi itu memang sesuai untuk dia. Dan kemudian pada waktu tempoh tersebut, budak-budak ni dia suka tengok benda yang satu sahaja dalam gambar. Dia tak suka banyak-banyak. Dia bukan macam orang kita. Dia bukan macam kita dewasa. Dewasa ni, kitab macam tulis macam ni, tak apa lah, boleh baca. Tu pun ada orang yang takut juga dengan kitab-kitab macam ni kan. Cuma kalau buka kitab turas, semua kitab turas, ni pun kitab turas. Kadang-kadang ada orang bahasa kita ni, wah ni, dia tengok-tengok dalam, oh ni kitab ni. No. Dia kena tengok Halabi baru dia kata turas. Oh jenis tu juga ada orang. Dia tengok kuning tu, ada tahu ni kitab turas ni. Habis tu, yang ni tak turas. Ni cetak aja baru, tulis tu turas juga. Sahih Bukhari cetak baru, comel-comel tu macam mana tak turas. Tu lagi lama tu. Jadi turas bagi dia ni Halabi. Jadi kalau kata kawan tu tak mati lagi pun, tapi cetak kat Halabi, insya-Allah turas. Turas ni 100 tahun ke atas, baru nama dia turas. 100 tahun ke atas. Baik. Lagi tak 100 tahun tak panggil turas lagi sebenarnya. Tak panggil turas lagi dari segi istilah para ulama. Apa saja kitab tak lebih pada 100 tahun tak dipanggil turas. Masih tidak dipanggil dalam istilah turas pada waktu tersebut. Masih dipanggil muasir pada waktu itu. Sama? Baik. Lepas tu kitab Bakurah contohnya tak panggil turas tu. Kerana Bakurah baru 80 tahun. Salah kalau kita kata Bakurah ni turas. Kerana Bakurah adalah 80 tahun, baru 80 tahun tak sampai 100 tahun lagi. Sama? Jadi macam tu. Tapi kalau Faridatul Faraid, Syairus Salikin, ini lebih 100 tahun dah. Yang ni baru turas. Dia panggil turas. Walaupun cetakan baru. Cetakan baru. Tamam. Jadi buku-buku macam tu, dia mesti buku yang satu saja. Sebab tu tengok kadang buku budak-budak, dia ada jenis kulit dia punya kertas dia pun tebal. Kemudian dia ada ayam. Dia tak gambar ayam ya. Kadang dia tak tulis pun ayam, dia tak gambar. Kerana budak dia tak suka baca tu. Dia suka tengok gambar dia. Dan dia akan kenal melalui gambar tu. Lepas tu kalau beli buku-buku macam buku kanak-kanak, saya ada beli buku apa ni, Three Bear. Tajuk dia Three Bear and Paw tu. Mahal gila buku tu. Kalau buka dalam tu, dia ada dua. Ada 3 ekor beruang. Tu ya. Muka surat tu, punya besar muka surat tu, ada 3 ekor beruang. Lepas tu ada gambar 3 ekor beruang. Anak duduk berjalan. Seekor ada tali. Satu beruang ada tali, satu beruang ada kayu, satu beruang ada lampu. Hak tu je. Punya sebesar-besar kertas. Yang tu je dia tulis. Kata, ni untung ni. Maksudnya hak pengeluar kitab ni untung. Tak, rupanya ini cara tulisan buku kanak-kanak. Kerana budak-budak dia tak suka benda yang terlalu complicated. Dia nak benda yang ringkas. Itu sikit je cerita dia. Yang penting dia nak tengok gambar tu. Kerana tu proses dia. Proses yang dia nak kena terima pada waktu tersebut. Faham? Yang barulah dia akan naik peringkat sikit. Rupanya yang dibuat ni semua dengan kajian. Kerana untuk mereka tengok. Ni dalam bab tarbiyah kepada atfal. Pada kanak-kanak. Mereka melihat semua perkara tersebut. Jadi, bila dia tengok perkara tadi dan diraikan, maka ni akan menimbulkan minat kepada budak tadi. Lepas tu dikeluarkan gambar. Diletakkan di dinding. Gambar-gambar tu dibagi anak-anak tengok tu. Dia tulis sikit saja. Yang pentingnya gambar tu. Kerana budak memang suka macam tu. Dan kita pun suka macam tu waktu kecil. Lepas tu kita kadang-kadang bila besar kita tengok budak-budak tengok kartun, kita heran. Tak mana dia minat sangat kartun tu. Kartun tak best pun. Tapi kalau budak perempuan suka tengok hak yang 30 minit. Hak yang budak tu duk main plasticine je. Duk main plasticine, lepas tu duk hias rambut. Semua. Kalau budak perempuan, bagus lah. Kalau dia budak perempuan tengok yang tu, kira dia tahu ni memang perempuan betul. Suka main game, skala kuku. Lepas tu suka susun, main dengan budak-budak, memang nak ni. Tu tak apa, kadang-kadang dia perempuan. Tapi kalau dia jantan, duk main color kuku, yang tu pak kena berlarang awal-awal. Jangan pak tu. Masya Allah. Bagusnya cucu. Kan? Boleh main yang tu. Lepas tu jangan bagi mainan perempuan kepada kanak-kanak lelaki. Ini akan merosakkan kehidupan dia.
Jadi kalau beli patung harga 100, senapang harga 20. Adil lah tu. Kita kena cari senapang 100 jugalah. Kepok duit tak cukup, ada 120 Jadi patung tu mahal, beli kat anak perempuan, hak yang anak lelaki beli senapang murah, dia kan tanya harga, dia tengok benda ya. Sesuai dengan budak tersebut. Jadi jangan bagi rosak budak-budak tadi. Jadi balik semula tadi, untuk nak bina tadi, perlu siapa dia yang paling utama sekali? Ibunya. Kerana ibu ini adalah madrasah yang pertama kepada anak-anak tersebut. Ibu adalah madrasahnya yang paling utama. Tamam. Baik. Dan kemudian, setelah itu, ini disebut dalam sebahagian tulisan para ulama berkenaan dengan ini saya cari tak info tapi tak apa. Baik. Wa awwalul asya hiya al-hadanah. Ini baru masuk. Ini adalah awal darajah kepada tarbiyah. Pendidikan pertama anak-anak ni, lebih-lebih lagi dengan zaman sekarang ni yang ibu-ibu kebanyakannya bekerja dan anak-anak mereka terpaksa ditinggalkan kepada penjaga, pengasuh. Maka sistem asuhan ni adalah darjah pertama ataupun peringkat pertama kepada proses pembinaan anak-anak tersebut. Wa awwalul asya, kata al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu, wa awwalul asya hiya al-hadanah li'annahu ma'ahlihi amanah. Dan permulaan tarbiyah ialah hadanah. Ini kerana ianya merupakan amanah di sisi ahlinya, yakni orang yang bertanggungjawab mendidiknya. Ini perkara pertama yang patut diambil perhatian. Kerana kalau kata yang menjaga tersebut tidak amanah kepada kanak-kanak tersebut dan juga dipilih yang tidak sepatutnya, maka ini akan memberikan kesan yang besar kepada proses pembentukan akhlak anak-anak tersebut. Karena itu para ulama meletakkan syarat orang-orang yang nak mendidik anak-anak tersebut, yang nak dijadikan sebagai hadin ataupun hadinah, yang nak menjaga tadi ini, perlu disyaratkan dengan syarat-syarat seperti orang yang bermaruah, orang yang penuh kasih sayang, dan kemudian dia akan menjaga dengan penuh perhatian. Menjaga tadi sama ada menjaga anak tersebut dan menjaga dirinya. Menjaga dirinya dengan ifrah, tidak melakukan perkara yang menyebabkan jatuhnya maruah dia, dan juga mesti merdeka. Orang yang merdeka sekarang tak boleh, tak ada hamba. Jadi dulu, kalau zaman dahulu ketika nak diserahkan anak kepada penjaga, jangan diserahkan kepada hamba, diserahkan kepada orang yang merdeka. Faham? Itu. Dan kemudian pemegang amanah tersebut iaitu hadinah. Ini yang menjaga anak tadi kena menganggap bahawa ini adalah amanahnya Allah Ta'ala. Seperti mana orang tinggalkan barang untuk kita jaga, dan kita kena jaga benda tersebut jangan sampai hilang perkara tersebut. Begitu jugalah dengan anak-anak yang telah diserahkan kepada mereka untuk mereka menjaga dan memberikan perhatian kepada anak-anak itu. Tamam? Jadi awalul asya hiya al-hadanah li'annahu ma'ahlihi amanah. Fayanbaghi irda'u kulli tifli salihatan biqawliha wal fi'li. Dan hendaklah menyusukan semua kanak-kanak itu, hendaklah yang menyusukan semua kanak-kanak itu salihatan biqawliha wal fi'li, adalah seorang yang salihah, yakni yang baik pada perkataan dan perbuatannya. Ini yang mesti kita pilih. Kalau kita nakkan anak kita ni ada orang yang menyusukan anak kita, maka dipilih yang terbaik. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kalau ingin mencari seorang penyusu kepada anak kita, maka hendaklah memilih perempuan yang salihah, yang makan makanan yang halal. Karena itu akan menghasilkan susu yang halal. Karena susu yang hasilnya daripada yang haram, maka ini akan menerbitkan akhlak yang buruk kepada anak tersebut. Faham? Karena itu Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu sangat-sangat memberikan tahzir ataupun berjaga-jaga kepada umat daripada memberikan anak-anak minum dengan susu orang-orang perempuan yang tidak terjaga akhlaknya. Muttaham.
Kalau orang dengar kata ni perempuan ni tidak jaga akhlaknya, ni perempuan yang buruk akhlaknya, ini orang perempuan yang terkenal suka bercampur gaul dengan lelaki dan sebagainya, yang bukan mahram dia, maka pada waktu tersebut dielakkan daripada diberi susu dengan perkara tersebut. Jadi kalau kata itu pun dipilih, apatah lagi isteri yang nak menyusukan anak kita, maka yang tu juga perlu diberi perhatian. Jangan hanya melihat pada muka saja, tengok segak je. Tak kira yang tu. Nah, ramai orang sekarang dia tengok tang situ saja. Dia tak tengok tang akhlak tu. Betul tak? Ya. Tengok tang muka segak. Tapi kerja duk live IG, kerja duk bergedik depan tu. Lepas tu ada akaun TikTok. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum, mak tu ya. Hak tu ya kita kenal. Lekeh sangat kot. No. Dia dah. Baik. Jadi jangan cari dengan yang macam tu saja. Segak ni Allah Ta'ala bagi bonus lah. Dan segak ni pun bukan semua sama segak dia. Ada orang kata dia tu segak, ada orang tak kata dia segak. Nampak? Ada orang suka yang badan dia besar, ada suka badan dia kurus, ada suka badan yang sederhana. Ada yang suka hidungnya jenis mancung. Ada yang untuk lelaki hidung mancung tapi bininya tersorong-sorong kan. Jadi ada macam-macam jenis. Ada orang suka kalau semua sama aja tabiatnya, tak aman, tak comel lah dunia ni, tak ada warna-warni. Dunia ni kena ada warna-warni dia. Kalau semua aja wangi, tak ada busuk, rugi kat orang tak kenal wangi tu. Cara tu. Cara falsafah dia. Baik, jadi apa ni, pilih yang terbaik, yang salihah. Yang salihah. Ni yang contoh Tok Guru dia doa depan Kaabah tu. Doa minta bini salihah. Dia kata depan Kaabah ni kalau dekat multazam doa mustajab dia kata. Doa saya mustajab dia kata. Saya doa dekat multazam minta agar diberikan isteri yang salihah dia kata. Alhamdulillah saya dapat isteri yang salihah. Lepas tu tarik mic tepi. Tapi tak comel. sebab dia minta tang salihah, terlupa minta tang comel. Dia minta bagi lengkap, nah. Comel ke tak comel ni apa ni orang panggil apa? Benda yang subjektif, nah. Dengan penilaian masing-masing. Baik. Ada orang tengok segak berkahwin dia, tapi bini dia masya-Allah tabarakallah. Nah, penuh kancil. Kira dia kalau naik kereta dia hampir terkeluar pintu. Punya penuh bini dia. Dia kata dia ni kena kira-kira ke apa ni. Kawan segak bini haram tak segak pun. Tak. Mungkin kerana dia berkenan. Dia berkenan orang perempuan yang badannya besar macam tu. Kita bukan tahu. Kita duk kira kita. Ish, macam mana dia berkenan. Macam tu juga orang perempuan bila tengok orang perempuan segak menikah dengan lelaki haram tak handsome. Gelak, hidung pesek. Tak tahu mana satu hidung dengan janggut dia, tak tahu. Dan kita duk heran tengok, dia ni punyalah segak perempuan ni. Macam mana dia nikah dengan lelaki tu? Nak buat macam mana? Kerana dia bukan tengok benda yang kita tengok. Nampak tak? Kena tengok pada hati lelaki tersebut. Orang ni baik dan sebagainya. Ya. Baik. Sebab tu ada seorang perempuan yang cantik menikah dengan lelaki yang buruk. Orang berkat kata. Macam-macam dekat dia. Maka akhirnya suami tu buka mulut tanya kepada isteri dia. Kata, kamu ni... saya ni bersyukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala. Dapat isteri segak macam kamu apa semua sekali. Semua orang pakat duk kata. Saya ni dah lah huduh. Lepas tu kamu pula boleh kahwin dengan saya. Lepas tu bini kata, seperti mana abang bersyukur dapat saya pun dapat juga pahala sabar dapat abang. Saya pun nak pahala. Pahala saya pahala sabar. Dapat lelaki huduh. Alhamdulillah. Bakat-bakat dapat pahala. Pahala syukur dan sabar. Sama-sama masuk syurga nanti insya-Allah. Nampak tak? Macam tu. Baru betul. Lepas tu jangan tanya sangat kat bini, takut lagi dia buat keluar habis semua. Kalau dia terima kita tu alhamdulillah dah. Alhamdulillah dia terima kita. Kalau tidak lagi dia buat keluar habis semua, jangan tanya. Kalau tanya dia buat keluar habis ni. Memang kalau ikutnya kata aku pun tak mau. Tapi tak ada orang dah. Nampak yang ni sikit kot yang boleh nak cakap sikit, lepas tu boleh sembang sikit kata.
ambil pilah kita walaupun haram tak izam langsung pun. Okey lah. Sebab tu lelaki kalau kata dia ingat benda macam tu, insya-Allah dia akan beringat banyak lah. Nak nikah dua pun dia akan beringat sikit. Ni orang pertama yang terima kita ni. Belum orang lain haram tak tengok kita pun. Betul tak? Contoh. Bukan saya, sebab saya segak. Dia sebentar kat orang-orang tak segak lah. Tak segak kena berasa tu lah. Baik. Ni dah lah tak segak, betul tu buat belagak boleh. Nak nikah dua. Nikah dah lagi. Lepas tu dia sembang nak nikah dua. Tu memang orang panggil apa? Kira kamikaze lah orang panggil. Dia berani betul. Baik, balik semula kepada anak-anak. Ni bukan cerita pasal mak pak ni. Lepas tu kalau tengok balik. Ummul Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ibu kepada Sayyidina Hasan al-Basri adalah maula kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Jadi kadang-kadang dia maula, maksud dia hamba yang dibebaskan oleh Sayyidatina Ummu Salamah, tapi dia berkhidmat kepada Sayyidina Ummu Salamah. Jadi kadang-kadang dia tinggalkan anaknya Sayyidina Hasan al-Basri di rumah Sayyidatina Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Maka kadang-kadang dia balik lewat daripada urusan kerjanya, menyebabkan Sayyidina Hasan al-Basri menangis. Nampak susu. Maka Allah Ta'ala berikan karamah kepada Sayyidina Ummu Salamah. Keluar susu daripada tubuhnya, sehingga boleh untuk beri minum kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Ini karamah sebenarnya. Sebab orang ni biasanya susu akan ada ketika ada anak. Sayyidatina Ummu Salamah keluar susu tanpa ada anak. Diberi minum kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Jadi untuk nak diamkan Hasan al-Basri daripada menangis, maka dia akan bagi susu dia. Dan kata para ulama, disebabkan itulah antara sebab yang besar kepada pembentukan akhlak dan kepribadian Sayyidina Hasan al-Basri adalah kerana susunya Ummu Salamah berada dalam tubuhnya. Macam tu sekali ulama sebut. Itu antara sebab paling besar. Kerana apa? Kerana beliau dididik di dalam Baitun Nubuwah, dalam rumah kenabian, dan di dalam tubuhnya ada salah satu daripada susu isteri-isteri Nabi, Ummahatil Mukminin, yakni Ummu Salamah. Jadi dia dididik dan juga diberi susu oleh siapa? Oleh antara makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia dalam bumi pada waktu tersebut. Maka akhirnya menjadikan beliau kibar ulama pada zamannya, kibar salihin dan zuhad pada zamannya, orang yang paling zuhud. Kerana apa? Kerana akhlak-akhlak dan apa yang ada dalam tubuh badan Sayyidina Ummu Salamah masuk ke dalam tubuhnya, menghasilkan akhlaknya. Jadi kerana itu kata para ulama, kul ma syi'ta famithlahu ta'mal, washab man syi'ta famithlahu takun. Makanlah apa saja kamu nak makan, macam itulah kamu akan buat. Dan kawanlah dengan siapa kamu nak kawan, macam itulah kamu akan jadi. Kamu makanlah apa saja, dengan itulah kamu akan beramal. Sebab tu makanan kita menentukan amalnya kita. Anak-anak kita diberi makan apa, itulah amalan anak tersebut nanti akan jadi. Nampak tak? Sama ada jadi baik ataupun tidak baik. Jadi sebab tu penting, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kami para sahabat Nabi tidak sibuk melihat waktu bila kami akan bangun. Maksud kami tidak bimbang dengan bangun malamnya kami pada malam tersebut untuk tahajud. Tapi kami bimbang dengan makanan yang kami makan pada siang hari. Kerana ini menentukan kami bangun tahajud ataupun tidak. Kalau makanan kami baik, maka malam tu kami akan tahajud. Kalau makanan tidak baik pada siang hari, maka malam tu kami tidak akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu para salihin kalau tak bangun subuh, mereka akan sedih. Kenapa? Kerana mereka akan tengok balik semalam kami makan apa sampai tak bangun subuh. Apa yang kami buat semalam sampai subuh tidak dikejutkan, tidak diberi izin oleh Allah untuk kami datang bersujud kepada Allah. Maksudnya ni diberikan perhatian oleh mereka dengan sebesar-besar perhatian. Karena itu melihat kepada perkara-perkara tadi adalah sangat penting. Itu fayambaghi irda'u kulli tifli salihatan biqawliha wal fi'li ta'kul halalan la minal harami fattab'u qalu tabi'u ta'ami. Tengok. Wanita itu juga makan daripada makanan yang halal, tidak daripada yang haram. Ini kerana tabiat itu menurut para ulama mengikuti makanannya. Tabiat itu akan mengikut kepada makanan yang kita makan. Jadi sebab tu kata ulama, kul ma syi'ta, makan apa yang kamu nak makan, famithlahu ta'mal. Washab man syi'ta famithlahu takun. Kamu akan jadi seperti mana apa yang telah dengan siapa yang kamu berteman. Kita kawan dengan orang pemain bola. Betul kerja duk pergi kat padang bola, main futsal.
InsyaAllah memang power main bola. Dengan orang yang jarang pergi ke futsal. Dia tak? Boleh gelecek. Lepas tu tak semput cepat. Ni baru 2 kali lari. Sepak bola pun tak kena lagi. Kalau nak sepak, orang ni ambil. Ataupun sepak, musim. Bola tak kena, dia pusing. Nah. Lepas tu letih. Awak je ni ya. Dan bukan selalu main. Dia tak? Sebab kalau tiap-tiap hari pergi main. Tiap-tiap hari duk ada kat Suq Sairak tu. Berlari keliling tu. Maknanya kalau ada majlis-majlis pengajian, patutnya dia boleh berlari pergi. Tanpa naik bah. Sebab dia boleh berlari tu. Punya laju, kita tengok pun jadi, Masya Allah. Kuat semua stamina ni. Masuk kelas, tidak. Jadi habis. Dalam kelas, tidak. Tak pergi kelas, lagi hebat. Tu jangan, kalau kata apa ni, dengan siapa kita berteman, dengan tu kita akan jadi. Washab man syi'ta famithlahu takun. Baik. Kawan dengan orang baik jadi baik. Kawan dengan orang jahat jadi jahat. Betul, kanak-kanak, anak-anak kita kena tengok dengan siapa yang dia berteman. Sekarang ni teman mereka siapa dia? Handset. Itu lebih berat lagi. Teman mereka kadang tak ada depan mata. Dulu kita boleh nampak depan mata teman-teman tu. Kita boleh tegur anak kita. Kenapa kawan dengan orang macam ni? Kenapa kawan dengan orang macam ni? Sekarang anak kita duduk dengan handset. Lebih bahaya lagi nanti bila dia ada Facebook, bila dia ada IG, bila dia ada Twitter, bila dia ada TikTok lagi teruk lah. Lagi tak nak kerja. Ada ni, ada yang akaun TikTok ada. Ada TikTok. Ada. Baik. Aku ada buat TikTok. Aduh. Benin tengok ni. Macam mana mereka boleh main TikTok ni. Semua buat tu semua nak bagi rosak anak-anak muda semua. Sebab tu kena jaga elok-elok. Atau para ulama bincang ni masalah kartun dan sebagainya. Ni akan menerbitkan akhlak. Sungguh anak-anak kita memang suka tengok kartun dan rupanya memang tiru sungguh. Syekh Muhammad Khair Fatimah tulis dalam ni, biji. Malam pagi tadi saya baca dekat Muhammad. Panggil dia. Dia tengok kartun tu. Panggil, mari tengok ni Syekh sebut apa ni. Sebut kata ni kartun ni kadang-kadang boleh jadi akhlak yang tak baik. Kita duk tiru benda tak elok. Main game. Main game kerja duk gaji orang. Dia kerja nak gaji orang. Itu kena parti tu. Main game, lepas tu game tu pula kerja duk game hak jenis duk bunuh orang. Tetak-tetak orang. Yang tu kena pesan. Saya pun kadang duk alik-alik juga tengok duk main banyak kali dah. Oleh kali orang duk main benda tu. Sekarang ni macam-macam pengaruh dia cepat. Dia kadang dia tengok benda tu dia rasa kagum lah tengok ni. Dia kagum tengok dengan benda. Kadang-kadang kekaguman budak-budak ni kita tak tahu tak mana dia kagum tu. Malam saya tengok sajalah. Borin-borin tengok apa ni cerita Liam Neeson tu. Hak duduk atas kapal terbang. Sebelum naik kapal terbang, dia hero cerita tu. Nak naik kapal terbang, dia akan balut tangan dia dengan ribbon. Itu bila orang perempuan sebelah dia tanya kenapa balut ribbon, sebab dia takut sebenarnya. Dia takut ketinggian. Jadi dia habaq kata dia nak bagi berani, dia akan balut ni abang anak dia yang suruh balut. Anak dia kata kalau berani, dia kata ni sini ada apa ni magic yang boleh hilangkan ketakutan. Jadi dia akan balut ribbon anak dia tu. Esoknya Muhammad Abu Nur terus duduk saja ni ambil tali kasut, duduk balut ke tangan. Jalan pun balut tangan. Saya duduk heran ni. Ni balut tangan ni tengok cerita semalam ni, betul gelak. Betul lari. Memang sungguh rupanya dia tengok tu. Dalam cerita tu sepanjang tu rupanya dia kagum yang tu. Dia kagum hak balut tangan tu. Tambah balut tangan. Yang kita tengok lah biasa ya. Sebab tu kadang-kadang tu kalau filem lah. Kalau katakan kartun pun lagi lah. Sebab tu ada sebahagian ulama dulu pernah keluar pandangan tentang masalah Tom and Jerry dan sebagainya. Atau Tom and Jerry pun dikeluarkan pandangan. Tom and Jerry dia ajak kepada kita bahawa kucing jahat, tikus bagus. Betul tak? Tom jahat, Jerry baik. Dan yang selalu duk kena Jerry. Tom. Jerry asyik bully Tom. Akhirnya akan keluar dalam otak kita apa dia? Kucing jahat. Jadi takut nanti ada budak-budak bila tengok kucing, dia tahu ini Tom ni. Ini benda yang selalu buat jahat ni. Bila tengok tikus, padahal tikus minal fawasiq khamsah. Disuruh oleh Nabi bunuh. Kucing pula tawafin bainakum. Yang suka duduk dengan kita, binatang yang dikasih oleh Nabi SAW. Kan? Nabi sebut macam tu. Tiba-tiba kucing dibenci, tikus disayang. Dekat ni kita kata tak ada orang tak ada, tak mestinya apa ni, kalau ada seorang pun dah ada yang pernah jadi macam tu. Kerana dia buat kajian ni kerana pernah ada yang macam tu.
Ada di antara budak-budak yang benci dengan kucing dan suka dengan tikus. Pada tikus ni benda penyakit. Tapi sebabkan kerana dia lukis comel, nampak Jerry tu comel, maka terus dia kata Jerry ni semua Jerry. Dia jumpa tikus Jerry semua. Nampak tak? Bukan cherry tu dia tokak pula. Ya. Jadi benda-benda yang macam tu rupanya memberi kesan besar kepada anak-anak. Jadi perlu untuk kita beri perhatian dengan apa saja yang mereka tengok, perhati dan sebagainya. Sama lah ni zaman Korea lah apa semua kali. Jadi kena perhati betul-betul. Rambut anak pun nak kena macam Korea. Tarik ke tepi. Tak apalah kalau rambut saya tak berbentuk tu tak apa lagi. Warna pun nak macam tu. Warna semua dengan ekor kuda lagi. Tengok ke belakang nampaknya musang ni pun. Suka anak dia jadi musang. Oh, pelik kita. Baik. Sebab tu disebut di sini dipilih dengan perkara tersebut. Baik. Masuk kepada tajuk yang baru. Idza qabus rada'uhu ma la ila fi'lil qabisi akhiran wa awwala. Jika buruk sesuannya, maka kanak-kanak itu akan cenderung kepada melakukan perbuatan buruk pada akhir dan awal kehidupannya. Nampak tak? Jadi seorang tadi dikira dengan permulaannya. Jadi kena tengok balik kepada permulaannya. Jadi sebenarnya tidak ada perjanggahan dengan perkataan seorang tadi dilihat pada pengakhirannya. Jadi seorang tadi dilihat pada pengakhirannya, yakni pada hukum sama ada dia ditengok orang ni sa'id ataupun syaqi. Tapi dilihat pada permulaannya, iaitu pada pendidikan pada permulaannya. Bagaimana cara didikan yang diberikan kepada anak tersebut pada permulaannya. Baik, tamam. Kemudian wa ba'da ma yuftam tajidhu yashtahi akla at-ta'ami da'iman la yantahi. Yu'allimuhu akla bil yamini wal basmalah hatman bi kulli hini wa la yubadir qabla akla sahibih wa ya'kulul 'aisha alladhi bi janibih. Ini cerita berkenaan adab makan. Kenapa? Kenapa disebut tentang makan dulu dalam bab ini? Karena kebiasaan bagi kanak-kanak yang paling dia suka adalah makan. Tidak betul? Budak paling suka dia makan. Sebab tu kadang-kadang bawa dia pergi kat mana-mana pun, yang paling penting bawa kat kedai makan. Tempat yang boleh dia makan. Sebab tu disebut sini wa ba'da ma yuftam tajidhu yashtahi. Setelah kanak-kanak itu sudah mampu makan, maka kamu akan dapati dia sangat berselera. Bila dia waktu nak boleh makan tu, dia akan berselera sungguh makan. Dan dia nak makan saja. Nak makan tu, nak makan ni. Sebab tu kalau kata kita tidak kawal, maka dia akan jadi buruk. Aklat ta'ami da'iman la yantahi. Jadi dia akan makan untuk makan akan makanan secara berterusan, tidak terhenti. Kejap-kejap nak makan, kejap nak makan. Coklat ni sepanjang masa. Benda manis saja nak di mulut. Yu'allimuhu akla bil yamini. Dan ajarkan dia, maka ajarlah kalian akan kanak-kanak itu untuk makan dengan tangan kanannya. Ni kena duduk dulu. Sebab tu antara benda dan tempat yang paling besar untuk kita memberikan didikan adalah ketika makan. Waktu nak makan tu, kalau boleh makan mesti dengan anak-anak. Kalau mampu. Jadi duduk sekali dengan anak-anak, makan sekali. Dan tengok macam mana dia makan. Dia baca bismillah ramai-ramai. Lepas tu angkat tangan, baca bismillah ramai-ramai. Jangan duk kira duk bid'ah ya. Ini apa ni? Nabi tak pernah buat ni, angkat tangan macam ni apa semua ni. Payah dapat pak Wahabi ni, payah. Ya. Kadang-kadang Wahabi pun dia tak buat macam tu dengan anak dia. Dia dengan orang dia buat. Kat rumah dia buat juga sebab dia tahu kata kalau tidak anak jadi bodoh lagi. Kan? Tak nak baca doa. Kan? Jadi yu'allimuhu akla bil yamini. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak pok-pok yang kadang dia Wahabi, tapi bila anak dia ada cerita benda yang canggah dengan apa yang dia pegang, dia terima. Orang ni semua dia tolak. Ulama-ulama cerita pasal mimpi, semua tolak habis. Anak dia cerita pasal mimpi, percaya terus. Tu noh. Ya. Viral apa tu? Buat dalam Facebook. Menunjukkan kebodohan pak cerdik anak. Faham? Tu. Boleh nampak? Tak kata kat orang ni. Kata kat Wahabi. Yu'allimuhu akla bil yamini wal basmalah hatman bi kulli hini. Maka ajarlah kalian akan kanak-kanak itu untuk makan dengan tangan kanannya dan membaca basmalah secara wajib. Hatman, membaca basmalah secara wajib.
Bukan sejarah, nampak tak nak kena. Dan membaca basmalah secara wajib dia lah, boleh lah. Yang ini secara wajib, iaitu dengan wajib lah maksudnya, pada setiap keadaan. Jadi dibaca dengan, maksudnya mesti dibaca. Nah, dan mesti dibaca basmalah pada setiap keadaannya. Maksudnya apa sahaja. Kulli hin. Makan, buat kerja apa pun, baca basmalah. Ini disebutkan dalam hadis. Sayyidina Amr bin Abi Salamah, anak kepada Sayyidina Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW. Nah, kata Sayyidina Amr, kuntu gulaman. Aku adalah anak lelaki, anak kecil, fi hijri Rasulillah SAW. Nah, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Jadi tangan aku ni duk pegang dengan duk tatish fi sahfah, dalam bekas makanan yang besar tadi. Faqala li Rasulullah SAW, ya gulam, wahai anakku, wahai budak, sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dalam riwayat yang lain, ya bunai, wahai anakku yang tercinta, sammillah, baca bismillah dulu, kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang ada berhampiran denganmu. Ini diajar adab yang besar sebenarnya. Nampak kecil saja. 3 benda Nabi suruh. Yang pertama, ingat Allah Ta'ala. Samillah Ta'ala. Jadi macam mana pun kena ingat Allah. Yang pertama, makan kamu ni, apa yang kamu kena ingat dulu? Allah dulu. Maksud diajar tauhid ketika nak makan. Apa pun, tauhid dulu. Ingat Allah. Karena yang beri makan ni Allah. Jadi kena baca bismillah. Dan juga untuk dapat barakah dengan makanan yang kamu makan. Yang kedua, dalam keadaan Nabi tak terang, kenapa baca bismillah? Nah, cuma sebut Allah saja. Diulang kepada dia dengan Allah, Allah, Allah. Maka ini akan menyebabkan terbit dalam hati anak ini daripada tauhid. Tanpa disebut siapa Allah. Akhir dia akan tanya, siapa Allah? Baru dia akan beritahu, Allah ni Tuhan kita, yang menjadikan kita. Baru diterang. Disebut. Tapi dia ajar pada budak tadi, apa dia yang mula-mula sekali, disebut dulu. Allah, dicerita pasal Rasulullah. Cerita dulu pada dia. Nah. Dan kemudian, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini adab ketika nak makan, jangan makan dengan tangan kiri. Budak kalau pegang tangan kiri, jangan tak tegur dia, kena tegur dia. Tukar tangan. Kalau nak bagi barang kat dia, dia ambil tangan kiri, tak bagi tangan kanan. Jadi dia biasakan dia, tanpa terang dalil. Dia sebut dalil dalam Sahih Bukhari, sebut ni kena ambil ni, dalam Sahih Muslim. Tak perlu. Bagi dia biasa ya. Oh, rupanya kenapa dibuat macam ni? Kerana ini ada dalil dalam. Nanti bila naik peringkat umur dia akan tahu. Wa kul mimma yalik. Maka dengan apa yang dikeliling, maksudnya untuk mengajar dia agar redha dengan apa yang ada di depannya pada waktu tersebut. Tak perlu syarah. Jadi dia biar kul mimma yalik, ini maknanya, ini kepada orang dewasa tak apalah. Kul mimma yalik maksudnya, ini saya syarah ni untuk orang dewasa. Ini kalau kata yang makan di depan kita tu sama dengan yang ada di depan kawan kita. Di sini ada ayam, sana pun ada ayam. Jangan tengok ayam dia. Sebab dua-dua ayam, jenis yang sama. Jenis yang sama, ayam-ayam. Tapi kalau di depan kita sayok, di depan dia ayam, tu lain tu. Takkan kita nak hantam sayok kul mimma yali. Tu boleh minta kat ujung. Sana ada ikan yang besar. Sini ada ikan kecil sikit, tapi ikan sama. Kul mimma yali. Sama saja, tu besar ni kecil, tu ya. Sini daging nifa. Sana bahagian urat ni. Sana nifa, sini urat. Urat semua tu hak jenis liat nak mampu. Hak dia bahagian nifa. Nifa apa dia? Tu. Apa ni, apa benda tu? Batang pinang. Daging batang pinang. Ni sedap. Sana wagyu, sini waklu. Masa tu dia nak wagyu kan? Baik. Jadi wala yubadir qabla akla sahibih wa ya'kul 'aisha alladhi bijanibih. Antara adab yang lain daripada waktu makan, dan dia tidak tergesa-gesa, yakni gelojoh menjamah makanan sebelum sahabatnya menjamahnya. Jadi jangan kalut. Tengok anak tadi dah sentuh makanan, nanti dulu. Sabar. Orang ni tak duduk lagi. Jangan hentam terus. Sabar dulu, bagi orang ni duduk dulu, baca doa, makan. Macam tu cara dia. Nanti bila dia 3 kali dibuat macam tu, dia dah biasa, dia akan kata, oh rupanya kalau duduk, kena duduk tunggu orang lain dulu. Maka ni akan dibiasakan dalam kehidupannya. Kalau tak ditegur itu, dia main-main terus dia pegang makanan. Kita pula, oh kalut orang, Masya Allah. Tak apa. Dan kali jadi bodoh budak tu sampai ketuk. Masuk asrama, duduk di asrama dengan kawan-kawan, hantam dulu. Orang tak duduk, tak makan lagi, dia ambil dah. Kena ambil makanan kawan. Tu kawan macam ni, taram. Ya.
Lepas tu kena tibai dengan kawan-kawan. Lepas tu masuk hospital. Nah. Sebab apa? Sebab perangai akhlak tak jaga. Boleh? Baru kena ikut akhlak yang baik. Saya dulu, ayah selalu ajak, kalau nak cedok nasi, dia kata kalau nak cedok nasi ni dengan periuk dengan senduk, cedok sampai ke bawah. Dalam periuk tu. Ayah bagi tahu tu ya. Bila saya cedok kali pertama cedok ke atas ya. Itu memang kesukaan orang lah. Ni bukan kedai makan. Kedai makan tak apa. Tu cedok duduk dalam kah polistrin besar tu, cedok sampai ke bawah, masuk tangan kita kat ni ya. Kedai makan tak apalah sebab dia bubuh dalam tu semua nasi yang elok. Dia tak kambuhlah kerak tu. Ni kita makan kat rumah dekat dalam kuali pada. Mana ada orang masak nasi dalam kuali. Nasi goreng boleh lah. Dalam apa ni orang panggil? Periuk nasi tu, rice cooker tu, bila angkat tak, dia kecil ya kan. Bawah dia kadang ada kerak. Biasanya orang akan ambil yang atas. Dia akan cedok atas ambil. Last kali, kalau kawan belakang sekali, kena kerak tu. Jadi ayah saya pesan, bila saya tengok kerak tu, dia tepuk tangan dia kata ni, ambil cara macam ni. Dia tunjuk, cedok, tekan sampai ke bawah. Ambil. Jadi dia akan sampai ke bawah. Jadi kalau ada kerak kat bawah, kita pun dapat kerak juga. Jadi cedok macam tu. Jadi saya duduk biasa macam tu. Dia cedok macam tu. Cedok macam tu. Tu hari makan dengan seorang nenek ni, orang tua. Adik-beradik lah. Makan dengan dia. Allah yarhamah. Meninggal. Allah yarhamah. Jadi dia waktu dia makan dengan saya tu, cucu dia cedok. Saya duduk dengan cucu dia cedok. Masa cucu dia cedok macam tu, cedok ke atas. Dia tengok saya cedok dulu. Lepas tu masa cucu dia nak cedok, lepas tu dia nak tambah. Masa dia nak tambah, cucu dia ambil, cucu nak tambah, tak mau. Suruh Nazrul buat, dia kata. Sebab dia cedok elok. Kena orang tua-tua tengok benda-benda yang macam tu. Itu kena, kita pun tak pasang rupanya, mereka tengok. Itu ramai orang berkenan. Cedok nasi, itu baru cedok nasi. Tu tak tercedok lagi. Kan? Baik. Wa yamdaghul luqmata madghan muhkama wa la yusari' aw yuwali luqama. Dan hendaklah dia mengunyah makanan. Tadi lupa nak cerita tak habis baca. Dan hendaklah dia makan roti yang berhampiran dengannya terlebih dahulu. Jadi ambil yang berhampiran dengannya. Kul mimma yalik. Makan yang berhampiran dengan kita. Ajak macam tu kepada anak-anak. Tempoh makan adalah tempoh waktu yang paling sesuai untuk kita tarbiyah. Waktu jangan tinggal nanti macam mana sibuk pun kita jangan tinggal waktu untuk makan dengan keluarga. Waktu ada hak ni bukan Islam saja. Mana-mana bangsa pun dia ada waktu yang paling utama pada waktu makan. Karena waktu makan ni kita jangan jadi macam Yahudi. Yahudi terlalu senyap ketika makan. Jangan jadi Yahudi. Dan jangan jadi macam Nasrani. Nasrani terlalu bising ketika makan. Kita Muslimin wasat. Pertengahan. Tidak terlalu bising, tidak terlalu diam. Maksudnya boleh bersembang. Makan bukan tak dilarang sembang. Ni yang dilarang sembang kalau mulut dalam tu ada nasi. Lauk tengah duduk dalam mulut. Lepas tu suruh menyembang. Itu tak boleh. Bagi makan habis dulu. Bukan habis dulu, maksudnya habis dalam mulut. Bukan habis dalam pinggan tu. Lepas tu bukan senyap. Bila anak nak sembang sikit, tak boleh sembang, tengah makan. Jangan sembang. Lepas tu anak kena, bodoh buat aku. Jadi, boleh sembang je, tak ada masalah sembang je. Sama jangan sembang waktu tengah nasi tengah dalam penuh mulut. Macam mana kolah ni? Macam mana kolah? Masuk sampai ke dalam ayak sirap anak dia. Anak pun, okey pun. Sebab tu jangan. Apa ni? Makanan dah habis dah. Tanya kat anak. Macam mana kat sekolah? Okey kat sekolah. Cikgu kata apa kat sekolah? Lepas tu kena bagi perhatian. Waktu tu sembang masa yang paling banyak sekali untuk kita sembang. Tu nak ajak kepada dia akhlak. Nak cerita kepada dia benda yang baik-baik. Cerita orang-orang soleh. Betul tu. Kerana bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Cerita pasal Nabi. Maka akan turun rahmat Allah Ta'ala. Jadi makanan tadi akan jadi darah daging dia. Dengan sebab berkat tadi, anak ni akan dibina akhlaknya nanti. Itu sebab dia. Makan sangat penting. Wa yamdaghul luqmata madghan muhkama. Dan hendaklah dia mengunyah makanan dengan kunyahan yang baik dan teratur.
wala yusari' aw yuwali luqama, dan jangan terlalu gelojoh, yakni memasukkan makanan ke dalam mulut atau mengambil makanan secara berterusan, sesuap demi sesuap. Maksudnya ambil satu-satu macam taki. Satu, dua, ambil satu, masuk, kunyah 40 kali. Taki kalau dia makan jam boleh kunyah 40 kali. Sebab ayak sirap tak boleh kunyah. Ada ayak. Melawak dia. Suka melawak dengan taki. Sebab dia tak balas. Orang suka melawak dengan orang tak balas ni memang sedap. Saya boleh melawak sampai je kan. Tanpa menghabiskan terlebih dahulu yang terdapat di dalam mulut. Jadi suap-suap. Maksudnya dia tak berterusan. Tak habis lagi dalam mulut, masuk dalam mulut. Penuh. Jadi kalau anak buat macam tu, kita kena tegur. Tengok, kalau anak kita makan kalut-kalut tu, sabar, relax, tenang. Nak lari pergi mana? Nak makan dengan tenang, sembang dengan dia elok-elok. InsyaAllah khair. Wa ya'kulul yabis minat ta'ami ta'alluman bahtan bila idani. Nampak ni? Penting ni. Biasakan dirinya memakan daripada makanan yang kering-kering, seperti roti. Jadi kena anak kita ni jangan latih makan makanan yang sedap-sedap saja. Kena latih juga makan makanan yang keras-keras, yang kering-kering. Roti contohnya. Ini bagi membiasakan ta'alluman bahtan bila idami. Nah, ini membiasakan dirinya dengan makanan yang kosong daripada lauk pauk. Jadi kadang-kadang kena makan juga makanan yang tak ada lauk pada waktu tu. Jadi kita kadang-kadang kena makan roti saja. Roti lauk tak ada. Jadi anak nanti dia tak akan komplain ketika tidak ada makanan. Kena biasa macam tu. Ini kata Syekh Yusri Hafizahullah ketika syarahkan kepada kami, kata beliau, kami di Riyadh, di kampung pada ketika dulu, ibu-ibu ayah kami ni, datuk-datuk kami ajak, ada satu hari tu kadang makan roti saja. Lauk pun lauk biasa saja. Ada satu saja lauk. Makan yang tu saja. Ataupun tidak ada lauk hari itu. Jadi dibiasakan kami ketika mana waktu maja'ah, waktu susah dan sebagainya, kami akan biasa dengan makanan yang sedemikian. Ni asyik tiap-tiap hari McDonald. Kemudian esok pula KFC. Lusa bazooka. Tulat heart attack. Ni semua ada kat Mesir dah ni. Kan? Semua jenis tu. Lepas tu subhi kabir, subhi saghir, subhi wasat. Kan? Semua ambil. Habis semua dia makan. Apa dia yang tak sedap dia makan. Semua sedap-sedap. Jadi akhirnya menyebabkan anak tadi terbina dengan yang sedap-sedap. Dan akhirnya nanti dia akan komplain dengan yang tak sedap. Dia akan cepat komplain. Kecuali dia chef tak apa lah. Kalau dia chef ni, dia komplain makanan tak apa lah. Gordon Ramsay ke. Ni, masalah dia duk mengaji Mak Tahfiz ya pun. Makan tak sedap, orang komplain. Kata apa, makan masak apa macam ni. Kerah lah, apa lah semua. Dia komplain, kerja kau komplain tak habis-habis. Sebab apa? Sebab dibiasakan anak tadi dengan yang sedap-sedap. Hinan fahinan fil asya'i wal ghada kay la yara al idama hatman abada. Jadikan makanan tanpa lauk pauk itu waktu demi waktu pada waktu makan malam dan siang. Maksudnya kadang-kadang lah dibuat macam tu. Dibuat macam tu. Ada kadang-kadang waktu makan tadi tak ada lauk apa. Makan yang biasa aja. Agar si anak tidak melihat, yakni memikirkan bahawa lauk pauk itu adalah mesti, yakni tidak boleh tiada selamanya. Maksudnya tak boleh tak ada, mesti ada. La budda. Kena ada lauk. Kalau makan nasi mesti ada lauk. Tak ada lauk tak boleh. Gitu. Jadi maksudnya ni pun perlu latihan juga. Dan ni tarbiyah juga untuk segi makan. Ni ketika budak tadi makan. Wa an yujannibuhu. Sebab tu disebutkan kata kalau biasakan anak kita dengan makanan yang kerah-kerah ni. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yu'awwadul qubzal qafar fi ba'dil awqat. Biasakan dia makan dengan roti yang kerah. Hatta la yasira bihaitsu yara al-udma hatma. Sehingga dia tidak memandang bahawa lauk pauk ni penting dan juga wajib kalau kata ada. Tak boleh tak ada. Wa yuqabbahu 'indahu kasratul akli, dan kena burukkan banyak makan. Tapi pak kena kurus dululah sebut tu. Pak kalau pak pun terkenal jenis makan juga. Lepas tu tengok nak tegak anak pasal makan, anak pun jadi ini ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Kan? Bahaya tu.
Wa an yushabbaha man yakthura al-akla bil bahaim, dan menyamakan orang-orang yang makan banyak ni seperti binatang, kata Imam Ghazali. Jadi bi an yazumma baina yadayhi as-sabyu alladhi yuktharu al-akla. Kalau tengok ada budak makan banyak, badan masya-Allah tabarakallah. Orang tengok apa kerja nak spark ya. Nampak badan Allah. Ish, geramnya kan. Kan nak spark. Yang buat macam bola. Kan. Jadi orang tengok dia nampak geram, macam orang tengok Adam kan. Jadi ketika macam ni, tengok budak-budak yang badan macam tu, kira tangan ni kalau orang ada ni kan, ada muscle ni je. Dia ada 5. 1 2 3 4. Berapa ketam. Punya gemuknya. Sampai tahu tu, maka dicela. Maka bila disebut tengok budak tu. Elok kan makan banyak macam tu? Tak elok makan banyak macam tu. Tengok kalau dalam restoran kan tengok budak tu makan masya-Allah. Jadi habaq kat anak, jangan makan macam tu. Tak elok. Bukan ajak dia suruh kutuk orang. Abang kata jangan makan macam tu. Tak elok makan macam tu. Kau tengok dalam Facebook kau tengok ada budak badan besar sebagainya, kata jangan makan macam ni. Tak elok makan macam ni. Nanti kamu akan jadi badan macam ni. Ini tak disukai oleh Nabi SAW. Wa yumdahu indahu as-sabiyul muta'addibul qalilul akli. Dan dipuji kalau tengok ada budak yang makannya tak banyak, beradab. Maka dipuji. Ni tengok makan macam dia. Comel cara akhlak dia. Makan pun tak banyak. Macam tu maksudnya. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Abang pun payah lah. Kita pun perut berai kan. Lagi anak pun pemain. Lepas tu perut kena ni lah. Kena jadi six pack. Bau betul. Wa an yujannibuhu al-funun az-zinah wa jumlatal malabisi razinah. Jauhkan si anak itu daripada jenis-jenis perhiasan dan juga daripada jenis pakaian yang mahal-mahal. Ni kalau anak kita, khususnya lelaki, jauhkan dia daripada yang bermewah-mewah. Biasakan dia dengan pakaian yang biasa-biasa. Dan kalau dia nak pakai pakaian yang zinah pada waktu tersebut, katakan dia ini adalah perempuan punya. Orang perempuan yang suka berhias-hias ni. Wa yaksuhu launa bayadil qutni hatta bihi an ghairihi yastaghni. Pakaikanlah dia dengan kain kapas, yakni qutun, yakni kain katan lah, yang berwarna putih. Biasakan dia dengan pakaian putih, sehingga dia tidak lagi memerlukan pakaian jenis yang lain. Jadi kalau kata biasakan dengan itu, insya-Allah ya budak-budak ni suka dengan warna dan sebagainya. Tapi siapa yang akan bentuk dia? Ibu ayah dia. Wa in talab manqushan aw mulawwana yaqulu dzaka lin-nisaa ila lana libasu ahli al-fisqi wat-takhnithi wa ahmaqin wa fajirin khabithi. Jadi jika dia meminta pakaian yang berhias serta berwarna-warni, maka katakan kepadanya bahawa ini adalah khusus kepada wanita, bukan kepada lelaki. Jadi kalau dia minta pakaian yang berhias, yang nampak comel, orang perempuan tak apa lah. Itu orang perempuan. Lepas tu Al-Imam Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullah, satu hari dia pernah pakai baju yang cantik. Jubah dia lawa. Main-main lalu dekat ayah dia. Sampai kat ayah dia panggil dia. Masa tu dia masih kecil lagi. Tak kecil sangat lah, maksudnya masih kira macam umurnya remaja waktu tu. Yang remaja kan suka bersegak. Sampai kat ayah dia. Dia sebut dalam kitab dia, Abti. Cerita dalam kitab dia. Ada buku tu diterjemahkan. Dia jual di Sri Taling dulu. Saya pernah baca buku tu. Kawan saya punya. Kemudian, ayah dia panggil. Saya main kasut tu. Kasut kamu pakai tu. Dia bagi kasut kat ayah dia. Ayah dia buat apa? Ayah dia katok kepala dia dengan kasut. Orang lelaki pakai macam ni, dia kata. Katok kepala. Macam ni orang lelaki pakai. Nak bersegak-segak macam ni. Kamu orang perempuan ke apa ni? Katok lagi. Akhirnya dia kata, aku paling benci melainkan. Lepas tu mulai pada saat tu, tidak ada benda yang paling aku benci melainkan apa? Melainkan pakaian yang lawa. Lepas tu pakai biasa tu. Pakai pakaian biasa saja. Tak pakai ada pakaian yang berhias-hias pada waktu tersebut. Mungkinlah ada sikit kot. Ini orang panggil apa? Jahitan hak comel-comel tu. Itu. Jadi Syekh Zakaria Kandahlawi dia pernah cerita waktu umur dia 5 tahun, ayah dia pernah panggil dia. Tolong pergi ambil tak bantai kamu punya. Bantai. Tempat tidur tu, bantai busuk tu. Dia pun ambil bantai tadi buat main kat ayah dia. Dia kata, ni bantai ni siapa punya ni? Ayah minta saya punya. Ada kat kita punya dalam dunia ni? Ada kita punya. Tak, semua ni Allah Ta'ala punya. Pada waktu tu sebab kata Syekh Zakaria Kandahlawi, pada umur 5 tahun lagi aku dah letak dalam hati aku, tidak ada sesuatu pun milik aku dalam dunia ni melainkan semuanya Allah Ta'ala punya. Umur 5 tahun. Siapa yang bina ni? Ayah dia. Ayah dia pun untuk wali lah. Jadi kita pun boleh nak buat macam tu. Anak kita main-main. Main-main ni. Mana milik kita?
tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Ya, lagu Rabbani. Kena menyanyi lah sikit. Sesuai lah dengan zaman kan. Saya malah nyanyi takut hujan di Malaysia. Sini tak hujan, sana hujan. Baik. Libasu ahli al-fisqi wat takhnithi wa ahmaqin wa fajirin qabithi. Pakaian yang yang begitu juga adalah pakaian ahli fisq. Nah, orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita. Ni orang perempuan pondan dia pakai ni. Bodoh serta buruk tingkah lakunya. Nah, bukan saya sebut ni. Ni kitab sebut ahmaq. Apa dia terjemahan dia bodoh. Maknanya lagi sedap kalau terjemahan ni bangang. Ahmaq ni lebih teruk lagi. Dan tapi tak sesuai lah dalam kitab kan. Bangang ada dalam kamus lah. Ada kamus lah. Kamu Dewan ada. Tapi tak sesuai kot. Bodoh tu kira okey lah. Ataupun sangat bodoh. Jadi pakaian ni pakaian orang-orang yang bodoh. Jadi jangan ditiru dengan pakaian tersebut. Jadi pakaian lelaki bukan macam perempuan lah maksudnya di sini. Nah, bukan dilarang kita memakai pakaian berwarna. Tidak. Tapi jangan memakai pakaian yang menunjukkan seolah-olah ni bukan lelaki. Boleh? Perempuan tak apalah sesuai dengan perkara tersebut. Baik. Wala yuna'am jismuhu bimalbasi. Itu esok insya-Allah kita hari minggu depan kita akan sambung perbahasan tersebut insya-Allah. Jadi hari ini kita dapat umumnya mengetahui tentang akhlak yang diajarkan oleh para salafus soleh terdahulu terhadap anak-anak mereka, iaitu dengan cara ibu perlu memberi perhatian terhadap anak-anak mereka. Ketika anak melakukan kesilapan, dibenarkan bagi ibu tersebut untuk tahdid ataupun memberikan ugutan kepada anak tadi agar dilaporkan apa yang dia lakukan tadi kepada si ayah. Dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan si anak tadi rasa gerun dengan ayah dia ketika nak melakukan kesilapan dan juga nak melakukan sesuatu. Jadi dia tahu kata ayah dia memberi perhatian terhadap apa yang dia lakukan. Faham? Jadi si ibu kena, tu tugasnya ibu. Saya ada seorang guru saya. Sebab tu ibu tak boleh kutuk ayahnya depan anak-anak. Dan anak ayah pun tak boleh kutuk ibu depan anak-anak. Dengan marah-marah ibu depan anak-anak ini akan mewarisi. Akan diwarisi kepada anak-anak tersebut. Jadi dia, kalau seorang lelaki tidak hormat seorang perempuan di depan anak-anaknya, maka anak dia pada tersebut akan intibak dalam otaknya bahawa boleh untuk dia nak mempermainkan dan juga untuk nak merendah-rendahkan wanita yang lain di depan orang ramai nanti. Jadi dia kena didik. Ini kena muliakan. Kena muliakan si wanita tersebut ni, ibu kamu kena mulia. Kalau anak tadi cakap tak elok dengan si ibu akan si ayah akan marah. Jangan cakap macam tu dengan mak. Kena cakap baik-baik dengan mak. Kalau kata anak tadi cakap kasar dengan ayah pula, ibu pula marah pada waktu tersebut. Jadi ini akan secara automatik akan mendidik anak tadi dalam suasana penuh adab setelah itu. Kerana dia tak tahu. Maka perlu diajar pada waktu tersebut. Baik. InsyaAllah kita akan tutup dengan baca doa al-istighasah. Jadi saya pertamanya ucap terima kasih banyak kepada semua yang mendengar dan juga yang mengikuti majlis ini. Dan juga khusus juga kepada Fadil Ustaz Zuhair Abdullah dan para guru di Matis, Hafiz Al-Imam Syafi'i. Dan macam biasalah, tuan-tuan jangan lupa tu ada nombor akaun tu. Tu ada dekat situ. Ada nombor akaun tu. Jadi jangan parti sajalah. Pakat-pakat bantu untuk kita bina para penuntut ilmu agar mereka menjadi orang-orang yang berguna pada masa akan datang. Matis walaupun saya dapat tahu walaupun dalam keadaan tempoh PKP ini, tapi setiap hari mereka masih lagi menjalankan pengajian seperti biasa menggunakan sistem Zoom. Setiap hari akan ada majlis berkumpul, kemudian baca Al-Quran, masih mengulang hafalan seperti biasa macam ada di kelas. Jadi teknologi yang ada sekarang ni dimanfaatkan sebaiknya. Jadi guru-guru beri perhatian. Mudir sendiri pun ikut sekali dalam Zoom tengok anak-anak murid. Jadi waktu dalam PKP ni pun wajib anak-anak tadi mesti diberi masa. Maksudnya ada beberapa kali mereka akan bertemu dalam sehari dengan sistem Zoom tadi, dengan aplikasi tadi untuk ikuti pengajian dan juga bagi hafalan dan sebagainya. Dan juga ada majlis zikir secara ramai-ramai yang mereka lakukan. Jadi perkara tersebut maksudnya bukannya bila dah berhenti kelas. Sebab tu ni guru dia tak akan berhenti untuk mengajar. Guru dia tak akan berhenti untuk memikirkan anak-anak murid dia. Lagi tak jadi anak-anak murid ni, lagi tu dia tak akan senang duduk.
Macam itulah kalau sifat seorang guru. Dia tak akan rasa senang kalau kata cuti ni. Kelas tak ada ni. Rasa senang. Boleh duduk dalam rumah tidur. Tak boleh nak tidur. Tidur saja dia kata macam, awak tak ada kerja apa tau. Jadi dia nak kena juga buat kelas. Nak kena juga baca kitab. Nak kena juga tengok anak-anak murid. Suka kalau orang ramai rumah dia. Dia jenis tu. Dia tak buka kalau duduk seorang-seorang dalam rumah. Ada orang jenis tu. Dia tak suka orang ramai rumah. Duduk rumah seorang-seorang. Dengan bini dia, dengan anak-anak dia saja. Ya. Jadi guru biasanya dia akan suka dengan suasana yang ada di kelilingnya. Ya. Baik, yang tu maksudnya. Jadi kita pakat-pakat bantu. Turut bantu sama Ruak Jawi. Alhamdulillah setakat 6 hari kita buka untuk bantuan ataupun sumbangan pembelian bangunan Ruak Jawi. Setakat semalam yang saya dapat makluman dah masuk lebih kurang, baru kita buka dalam 6 hari. Daripada satu Ramadan mula iklan untuk pembangunan untuk beli bangunan Ruak Jawi sampai pada hari yang ni, hari yang ke-6 dah puasa. Alhamdulillah kita dah dimasukkan dalam akaun Ruak Jawi lebih kurang dalam 250,000. Alhamdulillah. Dah 250,000 ringgit Malaysia ada dalam akaun Yayasan Al-Azhar As-Sani yang disumbangkan oleh para penyumbang yang budiman. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada yang menyumbang. Moga-moga kalau kata berterusan, kata semalam paling banyak lah. Semalam lebih kurang dekat 100,000 dimasukkan. Satu malam saja. Satu malam ada 100,000 dimasukkan. Lebih kurang 95,000 lebih kurang. Hampir 100,000. Jadi itu yang paling banyak adalah semalam. Jadi kalau saya harap lagi moga-moga tuan-tuan yang mendengar ni kalau ada yang nak menyumbang boleh tengok dalam laman web ataupun page Ruak Jawi, Pusat Pengajian Ruak Jawi. Dan boleh tengok di situ bagaimana kita boleh bantu agar kita dapat membina generasi di Mesir ini balik sebagai para ulama yang membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan lupa kepada Matis. Matis untuk pembinaan permulaan, kemudian nanti akan dihantar ke Mesir. Akan dihantar ke tempat pengajian di Yaman, akan dihantar ke Indonesia contohnya, di tempat-tempat pengajian yang lain. Jadi tempat Ustaz Zuhair melahirkan hufaz dan kemudian bukan setakat itu saja. Maka malah akan dihantar pula anak-anak murid ini untuk mengaji dengan yang lebih tinggi dan akhirnya akan keluar sebagai seorang hafiz dan kemudian seorang yang mampu membawa agama Allah Ta'ala ini dengan sepenuhnya dan juga dengan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dengan kita bantu tadi, moga-moga semua saham yang lahir daripada anak-anak pelajar yang telah keluar daripada didikan tersebut akan dapat sahamnya kepada kita insya-Allah Ta'ala. Baik, kita sama-sama baca doa al-istighasah. Sila siapa nak ni? Baca semalam. الفاتحة إلى الإمام محمد بن ناصر الدرعي رضي الله تعالى عنه. شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى. ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقله، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما،
انظر إلى مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفون شوكة وشدة واستنقصون عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرقى ويا حنان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالطف بنا فيما به قضيتا ورضنا بما به رضيتا وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصمي الزهرا واعكس مرادهم وخيب سعيهم واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدال وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره وممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آية الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك وخر لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك واحصر لنا أغراضنا المختلفة
فيك وعرف تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا رب نهج السعداء واختم لنا يا ربي ختم الشهداء واجعل مدنين فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون